Wan Saiful Pulih didakwa terima rasuah RM6.9 juta. Jangan terburu-buru guna kuasa, MPPKR beri amaran pada Anwar. Sikap pendedam Anwar lebih teruk dari Mahathir. Muhyiddin bongkar Zahid dalam sebenar pendakwaan terpilih. Ketua Penerangan Bersatu merangkap Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan mengaku tidak bersalah berhubung dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta. Sehubungan itu, pemimpin Perikatan Nasional itu memohon dibicarakan apabila pertuduh dibacakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur di hadapan Hakim Azura Alwi. Saya mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan, kata Wan Saiful yang juga Ahli Parlimen Tasik Gelugur. Dia didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Depturi Sdn Bhd mendapat projek Central Spine Road serta ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang keseluruhannya bernilai RM232 juta. Wan Saiful 48 juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai sejumlah RM6,926,694.54 melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Depturi Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat Depturis mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek sama. Bekas pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN itu didakwa melakukan kedua-dua perbuatan tersebut di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur sekitar April 2022 dan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tungku, Taman Tungku, Bukit Tungku di Kuala Lumpur antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau denda RM10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Azura kemudian membenarkan Wan Saiful diikat jamin RM400,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah selain melapor diri di pejabat SPRM Putrajaya pada setiap 2 bulan sekali sehingga kes selesai. Terbaru beliau menyatakan rasa kesal berhubung dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah. Saya agak kesal keadaan sekarang di mana kerajaan sepatutnya fokus kepada kebajikan rakyat pada kos sara hidup, keperluan asas yang naik melambung, tuntutan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar yang disuarakan banyak peringkat. Tetapi apa berlaku? Kerajaan melakukan pertuduhan sebegini untuk alihkan perhatian daripada kegagalan kerajaan. Kegagalan keluarkan idea baru, idea penyelesaian pada masalah rakyat apabila gagal wujudkan kes yang sepatutnya tak berlaku, katanya. Bagaimanapun Wan Saiful berkata, dia tidak akan gentar dan bersedia untuk membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Kita akan buktikan melalui proses mahkamah dan saya yakin mahkamah kita adil. Saya juga akan pastikan kebebasan di mahkamah. Akan buktikan saya tak lakukan apa-apa kesalahan, tegasnya. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menggunakan kuasanya secara cermat dan tidak terburu-buru. Kata Hassan, beliau bimbang sekiranya kuasa eksekutif yang dimiliki oleh Perdana Menteri cenderung untuk membuat pendakwaan terpilih terhadap parti lawan. Beliau berkata demikian sambil menyentuh pendakwaan yang dihadapi oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wanjan berkaitan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta hari ini. Dalam masa yang sama, beliau juga menyentuh tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia baru-baru ini yang memanggil bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi keterangan berkaitan projek Jana Wibawa, termasuk bekas Menteri Keuangan yang dikatakan bakal memberi keterangan kepada agensi berkenaan. Kita kerajaan pun perlu berhati-hati. Saya berdiri di blok kerajaan. Pada hari ini sahabat saya, YB Bukit Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan, dibawa diheret ke mahkamah di bawah pertuduhan rasuah. Beberapa hari lalu sahabat saya YB Pagoh, Tan Sri Muhyiddin Yassin, disiasat oleh SPRM. Beberapa hari yang lalu, mantan Menteri Keuangan juga disiasat berkenaan Pandora Papers. Dan saya dimaklumkan media bahawa mantan Menteri Keuangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dipanggil dan disiasat SPRM. Saya tiada masalah kalau dari segi perundangan, maknanya proses biasa agensi penyiasat seperti SPRM. Tapi saya perlu nyatakan di sini, kita perlu berhati-hati seperti disebut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku tentang takbir urus. Saya di blok kerajaan menyedari, kita boleh panggil semua tokoh-tokoh besar ini, menteri, mantan-mantan, timbalan menteri, sebab kita ada kuasa, kita eksekutif, SPRM di bawah kita, PDRM di bawah kerajaan dengan kuasa yang ada.
Saya bimbang sekiranya kalau tidak diberi peringatan, boleh berlaku pendakwaan yang terpilih, parti lawan kita jadi mangsa, katanya ketika membahaskan titah diraja pada persidangan Dewan Rakyat. Jelas beliau kuasa seorang Perdana Menteri besar kerana semua penguat kuasa di bawahnya. Perdana Menteri mempunyai kuasa yang luas dan besar. Maaf cakap, kalau ikut undang-undang Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 40-1, tindakan ke bawah duli hanya boleh dilakukan atas nasihat Perdana Menteri kecuali beberapa perkara agung mempunyai budi bicaranya. Artinya kuasa Perdana Menteri itu besar sekarang ada pada YB Tambun dan saya tidak ada niat tidak baik tapi hanya untuk mengingatkan bahawa power tends to corrupt and absolute. Power corrupts absolutely. Jadi kuasa itu mesti digunakan dengan cermat. Jangan terburu-buru, katanya lagi. Bagaimanapun Hassan berkata, beliau bersangka baik bahawa Anwar bersungguh-sungguh memerangi rasuah seperti yang diuar-uarkannya sebelum ini. Ahli Parlimen Parit Buntar, Misbahul Mudin Masduki, kemudian berdiri menyokong apa yang dikatakan oleh Hassan. Awang Hashim berkata, sikap pendendam Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung pendakwaan terpilih sewaktu pentadbirannya lebih teruk berbanding ketika pimpinan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad merujuk kepada pendakwaan SPRM terhadap Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah 6.9 juta ringgit hari ini. Awang berkata, ia merupakan satu permulaan daripada permainan Anwar. Kami Perikatan Nasional sebagai pembangkang, ugutlah apa saja. Segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk. Bagi saya, kalau inilah permulaan Perdana Menteri, dia adalah Perdana Menteri paling teruk di Malaysia. Malah Dr. Mahathir yang dikata zalim pun tak sezalim itu setakat ini. Sifat balas dendam Perdana Menteri ini sangat kuat dan sangat pendendam, katanya kepada pemberita di lobi Parlimen. Sebelum ini, Wan Saiful mengaku tidak bersalah berhubung dua pertuduhan itu dan memohon kes berkenaan dibicarakan. Apabila pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur, dia turut mempertikaikan pendakwaan terhadap Wan Saiful yang sebelum ini hanyalah anggota parti biasa tetapi menjadi sasaran. Bagi saya, ini ialah satu signal kepada pemimpin lain bahawa kalau yang tak ada jawatan pun, SPRM boleh diarah untuk mendakwa. Apatah lagi, kamu yang duduk dalam eksekutif, you all be ready to be charged, katanya. Sementara itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man turut menjangkakan bahawa akan lebih ramai pemimpin Perikatan Nasional dipanggil agensi menjelang pilihan raya negeri yang dijangka akan diadakan dalam masa terdekat. Ya, saya tengok ini lebih bersifat pendakwaan terpilih. Ni persiapan untuk PRN. Tentu ada kaitan. Katanya apabila ditanya sama ada akan ada lebih ramai pemimpin Perikatan Nasional yang akan dipanggil selepas pendakwaan Wan Saiful. Katanya pendirian Anwar itu tidak selari dengan kempen Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum sebelum ini yang sering menyuarakan pelbagai slogan berhubung pentadbiran yang adil dan saksama. Pada masa sama, Ahli Parlimen Kubang Krian itu turut bersetuju dengan kenyataan Hassan Karim yang menyuarakan kebimbangannya berhubung pendakwaan terpilih dalam pentadbiran Anwar. Kuasa boleh bawa kepada korupsi. Kalau kuasa mutlak, korupsi itu mutlak. Dalam hal ini, saya berterus terang, saya amat bimbang. Dalam titah diraja, kerajaan bantras rasuah secara agresif. Ada perkataan agresif di situ. Saya bersangka baik kepada Presiden Parti. Integriti, iktizam bantras rasuah, kata Hassan dipetik sebagai berkata dalam membahaskan titah dirajanya di Dewan Rakyat. Kalau saudara ingat apa pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO yang dikata sekarang ni mereka tuduh kami kluster mahkamah dan selepas ni akan adalah satu kluster baru mahkamah juga. Jadi itu macam dah satu perkara yang dah awal-awal preempting. Jadi apa yang berlaku ialah satu daripada perkara yang saya fikir sebagai satu yang dirancang dan terancang. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyatakan rasa kesal dan sedihnya susulan pendakwaan rasuah ke atas Ketua Penerangannya Wan Saiful Wan Jan dan seorang lagi pemimpin. Malah bekas Perdana Menteri itu juga mendakwa pendakwaan yang dibuat terhadap Bersatu itu didalangi oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Saya rasa sedih kerana buat pertama kali Bersatu dibawa ke mahkamah. Kalau saudari ingat apa kenyataan yang dikeluarkan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, dia kata, sekarang ini dituduh kami kluster mahkamah dan selepas ini akan adalah satu kluster baru, mahkamah juga. Itu dah macam satu perkara yang dah awal-awal pendakwaan. Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu yang dirancang dan terancang, kata pengerusi Perikatan Nasional itu ketika ditemui pemberita di perkarangan Mahkamah Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Paguh itu seterusnya menjelaskan bahawa setiap parti memerlukan dana untuk beroperasi dan ini termasuk dana daripada penyokong korporat. Katanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga telah menerima dana daripada penyokong masing-masing dan mempersoalkan mengapa pemimpin mereka tidak didakwa di mahkamah. Mengapa saya katakan pendakwaan terpilih? Ialah kerana parti-parti politik dalam kerajaan yang terutamanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga menerima sumbangan daripada ahli-ahli perniagaan ataupun sumbangan orang ramai tertentu. Tetapi pemimpin parti mereka ini tidak pun didakwa di mahkamah dan pendakwaan terpilih ini berlaku ketika kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat semakin gagal, katanya.
Menurut Muhyiddin, Bersatu juga telah menjangkakan pendakwaan tersebut dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang bertujuan untuk melumpuhkan Bersatu selepas melihat sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional pada PR15 lalu. Pendakwaan terpilih ini berlaku ketika Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat semakin gagal menyelesaikan masalah rakyat. Mereka bakal ditolak dalam pilihan raya di 6 buah negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi, katanya. Tambah Muhyiddin memandangkan tindakan pendakwaan terpilih telah diambil terhadap beberapa pemimpin Bersatu. Ia yakin bahawa pembelaan yang sewajarnya dan seadilnya akan ditegakkan di mahkamah. Manakala Mahkamah Rakyat pula akan menghukum Pakatan Harapan Barisan Nasional di atas niat jahat mereka melakukan pendakwaan terpilih secara berterusan terhadap lawan politik mereka, katanya.